Salam sejahtera. Kembali kita ke dalam channel Cikgu Badrul. Okey, video hari ini tentang Sains Komputer tingkatan 4, pengkalan data bahagian yang kelima, pembangunan pengkalan data hubungan. Okey, apa yang kita akan pelajari hari ini adalah cara untuk kita membuat jadual dalam pengkalan data. Okey, mari kita lihat video ini. Okey, untuk menghasilkan pengkalan data, kita menggunakan Microsoft Access. Okey, di sini ada ikon Microsoft Access. Untuk kita membuka Microsoft Access, okey, kita klikkan Microsoft Access. Kita akan sampai ke laman home Microsoft Access. Okey, ini adalah laman home Microsoft Access. Banyak database yang kita boleh buat di sini. Okey, banyak database yang kita boleh buat. Okey, kita akan untuk mempelajari bagaimana nak menghasilkan jadual, borang dan report atau laporan, kita akan mempelajari dengan menggunakan blank database. Okey, klikkan blank database. Okey, di sini window ini akan dipop-upkan. Klik sekali, window ini akan dipop-upkan. Anda cari folder yang anda nak simpan database anda. Okey. Okey, di sini saya telah buatkan satu database file atau folder di data folder, okey, folder database form 4 di desktop saya supaya saya mudah untuk saya membuat pengkalan data. Okey, saya klikkan untuk open. Okey, di sini di dalam database saya ni dah ada dua database yang saya telah buat. Okey, untuk yang seterusnya kita akan buatkan nama yang baru. Kita buat nama database. Okey, database 1. Okey, ini contoh kita punya nama untuk file database kita. Okey, database 1, kemudian kita create. Okey, kita akan sampai ke paparan seperti ini. Okey, untuk paparan seperti ini, kita ada table yang kosong. Okey, kita boleh buat table mula dengan table yang kosong. Okey, di sini sudah ada interface untuk kita punya database. Okey, di sini ada home, create. Okey, create ni di mana kita akan createkan table, query, form dan report. Okey, ribbon-ribbon ini akan berfungsi untuk okey di sini di seperti ini ribbon table ini akan create table. Di sini table design. Okey, kita boleh lihat satu-satu SharePoint, query wizard, query design, form design, okey, form wizard dan report. Okey, dan report wizard. Okey, ini perkara-perkara yang penting yang kita perlu ambil tahu sebelum kita mereka bentuk sesuatu pengkalan data. Okey, hari ini kita akan buat table. Okey, table yang pertama. Okey, kita create table yang pertama. Kita akan masuk. Okey, kita akan save dulu table yang pertama. Okey, kita save table yang pertama. Okey, namakan file anda sebagai penjaga. Okey, namakan file table anda atau jadual anda sebagai penjaga. Okey, klikkan OK. Anda punya jadual penjaga sudah ada di sini. Okey, kemudian di sini kita masukkan. Okey, kita masuk semula ke dalam design view. Okey, di sini kita masuk ke dalam design view. Okey, tekan design view, kita akan berada di sini design view. First kali kita masukkan kita punya medan, dan yang pertama adalah ID penjaga. Okey, ID penjaga kita setkan kepada number. Kita setkan data type kepada number. Kemudian description dia ataupun penerangannya kita tulis nombor kad pengenalan ibu bapa. Okey, nombor kad pengenalan ibu bapa. Okey, seterusnya kita masukkan medan yang kedua. Okey, nama hubungan dan nombor telefon. Okey, nama, nombor telefon semua kita guna short text. Okey, penerangannya kita tulis sebagai yang pertama nama ibu bapa atau penjaga. Okey, yang kedua kita akan letak hubungan antara pelajar. Kemudian yang ketiga adalah nombor telefon yang boleh dihubungi. Okey, inilah penerangan untuk kita punya jadual atau table. Description ini adalah optional. Kita nak tulis boleh, kita tak mau tulis pun boleh. Ia adalah penerangan tentang field atau medan yang kita tulis. Okey, setelah anda siapkan mengisi anda punya jadual, okey, kita kena tandakan ID penjaga ini sebagai primary key. Okey, kita kena pastikan ada kunci di sini. Seterusnya adalah proses untuk menyimpan file yang kita telah buat. Okey, klik file. Okey, klik file dan klik save. Untuk savekan kita punya, kita boleh klik di sini. Okey, kita save terus di sini. Okey, file kita telah di-savekan. Okey, kemudian kita nak tengok dalam data sheet view. Okey, di sini adalah data sheet view. Okey, ID penjaga, nama penjaga, hubungan. Ini adalah kita tempat di mana kita nak masukkan data dalam jadual penjaga. Okey, sekarang kita akan masukkan data-data dalam jadual penjaga. Yang pertama 5927. Okey, kita masukkan ID yang pertama 5927.
62773, 62773, 62773, 6273, kemudian yang terakhir 3922. Okey, 3922. Okey, nama yang pertama. Okey, untuk menjadikan anda punya table lebih senang untuk dilihat secara penuh, kita tarikkan, kita dragkan nama ni supaya lebih panjang. Okey, nama yang kedua adalah Hafiz. Okey, hubungan selesai kita punya table kita. Okey, selesai untuk jadual. Okey, ini adalah jadual yang telah kita selesaikan. Okey, kita boleh tengok di design view. Ini adalah design view perkara yang ada. Kemudian kita tengok semula ke dalam data sheet view. Okey, ini adalah jadual yang telah berjaya kita bina. Okey, kita akan sambung nanti dengan pembinaan borang pula. Setelah kita membuat jadual dalam pengkalan data, okey, mari kita lihat cara kita untuk mencipta pertanyaan atau queries dalam pengkalan data pula. Okey, mencipta query. Access menawarkan fitur menjawab pertanyaan atau query daripada pengguna. Penyataan yang diberikan pada perisian access ini dikenali sebagai query. Apabila kita mencapai satu query, kita sebenarnya mengarahkan access untuk mencari jawapan kepada pertanyaan tersebut. Rekod boleh dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan pengiraan boleh dilakukan ke atas maklumat di dalam tabel. Okey, kita nak cuba buat query bagi tabel penjaga. Kita nak cari atau nak filter untuk cucu sahaja. Okey, untuk cucu sahaja. Okey, kita pilih create di sini, di atas tab ini kita tab create. Kemudian kita masuk kita masuk query design. Okey, di dalam query design ni ada paparan seperti ini. Kemudian di sebelah kanan anda pilih table untuk tambahkan table penjaga. Okey, dia akan highlight seperti ini. Kemudian anda add selected table. Okey, di sini di paparan query ini ada table penjaga ini. Okey, anda double klik nama, hubungan dan nombor telefon. Ini adalah benda yang anda nak filterkan. Okey, kita nak cari untuk penjaga yang mempunyai hubungan cucu dengan pelajar. Okey, di sini di bawah ni, di property bawah ni, hubungan dengan penjaga kita type sebagai cucu. Okey, kita type sebagai cucu, kemudian kita savekan dia. Okey, klik di atas ini. Okey, nampak di atas ini kita savekan dia. Okey, kita namakan dia sebagai query penjaga cucu. Okey, ini adalah nama yang kita berikan kepada query kita. Okey, klik OK. Kita klik OK, kita dah savekan dia sebagai query penjaga cucu. Okey. Kemudian kita runkan dia supaya kita boleh lihat apa yang terhasil. Okey, di sini kita telah nampak query penjaga cucu akan menghasilkan Syamsiah binti. Okey, kamu tarikkan supaya lebih jelas. Okey, Syamsiah binti Omar sebagai penjaga cucu. Okey, mempunyai hubungan cucu dengan pelajar tersebut. Okey, kita selesaikan query ini. Okey, anda boleh juga mengubah sesuai hasil query dengan mengubah pada ruangan kriteria. Anda juga boleh mencipta query yang lebih daripada satu nilai kriteria yang berbeza. Kita akan sambung dengan penciptaan form atau borang. Mencipta form. Okey, form atau borang digunakan untuk memaparkan data dalam bentuk interaktif, kemas dan menarik. Selain itu, form juga boleh digunakan dalam mencari, menghapus, menambah dan mengemaskini data. Terdapat beberapa cara untuk mencipta borang, antaranya dengan menggunakan wizard dan form design. Okey, untuk kali ini kita akan menggunakan kaedah form wizard dan secara automatik digunakan kerana ia lebih teratur dan senang difahami. Okey, kita tengok di sini, kita create form. Okey, form wizard di sini. Okey, ada seperti ini. Kita akan pilih table penjaga. Kemudian kita akan ambil semua attribute atau field di dalam table penjaga dengan klikkan butang ni. Kemudian kita tekan next. Okey, kita boleh pilih jenis form yang kita nak, sama ada kolumnar, tabular, datasheet ataupun justify. Okey, kita pilih kolumnar. Okey, klik next. Okey, apakah title ataupun tajuk yang kita nak gunakan untuk form kita? Okey, apakah tajuk yang kita nak gunakan? Kita boleh gunakan tajuk sebagai penjaga. Okey, kita gunakan tajuk penjaga, kemudian kita klik finish. Okey, ini adalah borang yang telah terhasil. Okey, borang yang telah terhasil daripada form wizard kita tadi. Seterusnya kita akan savekan borang kita. Okey, klik di sini, kita savekan borang kita. Kemudian seterusnya kita boleh menambahkan rekod
dengan menambah butang untuk memanipulasi rekod, iaitu command button. Okey, kita ke design view. Okey, di sini adalah design view. Okey, untuk menambahkan command button, pastikan form anda dalam design view. Okey, seperti ini. Design pada button dan seretkan pada form penjaga pada bahagian bawah borang. Okey, kita tengok di sini ada, okey, yang ini button. Kita seretkan, okey, dragkan button tersebut, seretkan ke bawah. Okey, sebelum kita nak seretkan ke bawah, kita pastikan kita punya ni, okey, lebih form footer sini. Okey, ini akan tarik ni, drag ke bawah supaya form kamu anda boleh diletakkan. Okey, di sini kita tarikkan, seretkan dia ke sini, ataupun dalam ni kita akan buat form button seperti ini. Kita tarikkan. Okey, ini adalah button kita. Di sini kita akan membuat button untuk add new record. Kita tengok di sini kategori record operation, add new record, next. Teks kita boleh tambah. Okey, kita tulis di sini tambah rekod. Okey, tambah rekod. Preview sampel akan ada. Okey, seperti ini, tambah rekod. Kita juga boleh gunakan picture. Okey, kita boleh gunakan picture untuk tambah rekod. Kita boleh browse untuk cari gambar yang sesuai. Okey, kemudian kita akan tekan next dan tambah rekod akan berada. Okey, command ini, okey, kita akan tulis juga tambah rekod. Okey, kita tulis tambah rekod untuk kita lihat pembacaannya. Okey, tambah rekod akan berada di sini. Okey, selain daripada butang tambah rekod, anda juga boleh membuat langkah tadi untuk hapus rekod dan simpan rekod. Okey, kita boleh letak button save kita di sini. Okey, save kita di sini. Okey, contoh kita buat satu lagi. Okey, kita tengok save record. Okey, saya nak letakkan untuk save record. Okey, simpan. Okey, saya gunakan nama simpan. Kemudian sini juga saya tulis sebagai save. Kemudian finish. Okey, simpan. Okey, akan ada di sini. Okey, kemudian kita kembali kepada form view kita. Okey, di sini ada tambah rekod dan simpan rekod akan ada di bawah ni. Okey, untuk meletakkan dia di atas ini, kita kembali kepada view, design. Okey, kita letakkan dia cantik-cantik di sini. Okey, sebab nombor telefon kita kena letak bawah sedikit. Okey, letak di situ. Kemudian untuk butang save ni, okey, butang save ni kita letakkan okey di sini. Kemudian ini terlalu panjang, kita akan kecilkan sedikit. Okey, kemudian kita akan view balik dalam form view. Okey, kita punya akan berada di sini. Okey, seperti ini. Okey, seterusnya kita akan masuk cipta report. Report digunakan untuk memaparkan rekod dalam bentuk yang mudah difahami dan boleh dicetak. Terdapat beberapa cara untuk mencipta report atau laporan, antaranya adalah menggunakan wizard dan report design. Okey, di sini kita boleh menggunakan report atau report design. Okey, untuk kali ini saya akan menunjukkan cara menggunakan report design. Okey, anda klik report design. Okey, daripada table penjaga, ambil ke semua entiti. Okey, jika kita nak gunakan table ini, okey, anda boleh pilih. Okey, di sini dia ada dua, sama ada table atau query. Okey, untuk ni kita pilih query sebab saya nak cetak query penjaga cucu ni yang kita dah buat tadi. Okey, hantarkan semua attribute atau field ke sebelah sini, tekan next. Okey, di sini ada paparan untuk kita punya report. Adakah kita nak grouping dia ikut level? Okey, kita boleh grouping dia ikut level, nama dan nombor telefon di bawah. Okey, ataupun anda nak buat seperti ini. Okey, kita tekan next. Okey, kita boleh atur ikut ascending. Okey, menaik atau menurun. Kalau menaik daripada A sampai ke Z. Okey, kalau menurun daripada Z sampai daripada Z hingga ke A. Okey, kita tekan next. Okey, dia ada 3 jenis layout: kolumnar, tabular dan justify. Okey, anda boleh lihat bagaimana kita nak guna. Okey, saya akan gunakan tabular. Okey, dia ada 2 jenis orientation, iaitu portrait dan landscape. Saya akan pilih portrait. Okey, kemudian saya klik next. Okey, report. Okey, laporan penjaga. Okey, ini adalah nama laporan yang saya nak buat. Preview, kita boleh preview ataupun kita finish terus. Okey, ini adalah laporan penjaga cucu. Okey, di mana tajuknya akan diletak di sini. Kemudian kita boleh lihat.
Okey, nama. Okey, nama di sini ada yang kita boleh ubah. Okey, kita terus kembali kepada laporan, kemudian kita view, design view untuk viewkan kita punya laporan penjaga cucu. Okey, oleh kerana nama terlalu panjang, kita akan tambahkan lagi sedikit. Okey, kita akan tambahkan supaya kedudukannya lebih cantik. Okey, pastikan sama. Pastikan susunan anda buat sama. Okey, nama ini kita panjangkan supaya bila nama yang panjang dia akan dapat menghasilkan nama yang penuh. Okey, kita boleh lihat sekali lagi, kita view balik report view. Okey. Nampak di sini. Okey, Syasiah binti Omar, hubungan cucu, nombor telefon. Okey, nombor telefon di sini ada. Okey, boleh nampak ada lagi tidak perfect atau tidak sempurna. Kita ubah balik dalam design view. Okey, nombor telefon ini kita tarik supaya ia lebih panjang. Tarik sedikit lagi. Okey. Kita boleh lihat semula dalam report view masih lagi N tidak dapat kelihatan dengan baik. Okey, kita ubah balik dalam design view. Okey, sepatutnya kita akan dapat dengan lebih cantik lagi. Okey, untuk tarikh dan page ini kita juga boleh padam dalam design view. Okey, di sini kita tak nak apa-apa, kita just delete saja. Ini juga kita boleh delete saja. Dan footer ini kita boleh tambah atau apa-apa di sini. Okey, kita view balik, kita akan dapat seperti ini. Syasiah untuk laporan. Okey, Syasiah binti Omar, cucu hubungan dia adalah, kita boleh printkan kita punya laporan ini. Okey, sebelum apa-apa kamu kena savekan laporan anda. Okey, setakat itu sahaja video kali ini. Kita akan bertemu di dalam video yang seterusnya. Sila like, share dan subscribe kepada channel ini untuk video-video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.